Menjawab salah faham dalam ilmu hadis yang pertama, autoriti riwayat sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup bersama dan belajar secara langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah sumber utama dalam penyebaran dan pemahaman Islam awal. Dalam menilai kesahihan hadis, peranan para sahabat amat penting kerana mereka lah yang menyaksikan secara langsung ucapan dan perbuatan Rasulullah serta memastikan syiar Islam tidak terpesong. Salah faham pertama, semua sahabat mempunyai keupayaan yang sama dalam meriwayatkan hadis. Andaian bahawa semua sahabat mempunyai kapasiti yang sama dalam meriwayatkan hadis, walaupun semua sahabat dianggap adil, mempunyai keutuhan akhlak yang tinggi, sebenarnya mereka hanya berbeza dalam kemampuan menghafaz dan meriwayatkan hadis dengan tepat. Yang kedua, mengabaikan kritikan hadis terhadap riwayat, termasuk sahabat. Anggapan bahawa kritikan terhadap perawi hadis hanya berlaku kepada perawi selepas generasi sahabat. Sedangkan ilmu hadis ni memperlakukan semua perawi termasuk sahabat dengan standard yang sama dari segi keadilan dan ketepatan, adil dan dobit. Walaupun para sahabat secara umumnya dianggap mempunyai keadilan, ulama hadis tetap menjalankan penilaian kritis terhadap kemampuan mereka meriwayatkan hadis. Ketiga, menganggap riwayat semua sahabat boleh dipercayai. Walaupun semua sahabat dihormati, tidak semua riwayat mereka dianggap mempunyai kebolehpercayaan yang sama dalam ilmu hadis. Faktor-faktor seperti bilangan hadis yang diriwayatkan, penyaksian langsung peristiwa dan ketekalan periwayatannya diteliti secara terperinci oleh ulama hadis. Pentingnya sanad dalam ilmu hadis. Sanad adalah tunjang kepada ilmu hadis, menentukan kesahihan sesuatu hadis dengan menelusurinya kembali kepada Nabi Muhammad. Perselisihan faham sering berlaku apabila sanad dipandang remeh atau tidak diteliti dengan teliti. Dalam tradisi Islam, kesahihan sanad adalah sama pentingnya dengan matan kandungan hadis itu sendiri. Kebolehpercayaan sanad itu diukur melalui kredibiliti dan keutuhan perawi dalam sanad, bermula daripada orang yang meriwayatkan hadis hinggalah sahabat yang mendengarnya secara langsung daripada Rasulullah SAW. Peranan sahabat sebagai periwayat hadis. Sahabat Nabi dihormati kerana mereka dekat dengan Nabi Muhammad dan peranan mereka dalam menyampaikan syiar Islam. Namun perlu diingat, tidak semua sahabat mempunyai kedudukan yang sama dalam meriwayatkan hadis. Beberapa orang sahabat seperti Abu Hurairah, Aisyah binti Abu Bakar dan Abdullah bin Umar terkenal sebagai antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam menilai riwayat seseorang sahabat, ahli hadis akan mempertimbangkan kredibiliti adil dan kebolehan sahabat menghafal. Memahami konsep adil dan dobit dalam riwayat. Salah satu kesalahan dalam memahami riwayat hadis adalah mengabaikan konsep adil, iaitu keadilan, dan dobit, kekuatan hafalan para periwayat, termasuk sahabat. Tidak semua sahabat memiliki kemampuan hafalan yang sama dan oleh sebab itu, penilaian terhadap keabsahan riwayat mereka juga berbeza. Kepentingan menjaga keabsahan hadis. Menjaga kesahihan hadis adalah sangat penting dalam kehidupan seharian umat Islam kerana hadis merupakan sumber hukum Islam kedua selepas Al-Quran. Kesilapan dalam memahami atau menyampaikan hadis boleh mengakibatkan penerapan hukum Islam yang salah. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk memahami ilmu hadis dan kriteria kesahihan riwayat hadis, termasuk memahami peranan dan kewibawaan sahabat sebagai penyampai hadis. Seterusnya, menjawab salah faham mengenai isu periwayatan hadis dengan maksud hadis. Jadi, apakah persoalan yang boleh timbul mengenai periwayatan dengan maksud hadis? Berikut merupakan isu atau salah faham yang timbul berkaitan periwayatan hadis dengan makna. Adakah boleh meriwayatkan hadis dengan makna? Adakah syarat-syarat tertentu? Tidakkah seolah-olah membuat hadis yang baru dan mengganggu keautoritian hadis dari segi matan? Sebelum menjawab persoalan tersebut, mari kita kenali apa itu periwayatan hadis dengan makna hadis ataupun maksud hadis. Pertama sekali, periwayatan hadis terbahagi kepada dua, iaitu periwayatan hadis dengan lafaz, kedua periwayatan hadis dengan makna. Bagi periwayatan hadis dengan lafaz, ianya dapat dijelaskan meriwayatkan hadis dengan teks sebagaimana yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa mengubah atau mengganti mana-mana perkataan dengan perkataan yang lain. Sementara itu, periwayatan hadis dengan makna dapat difahami apabila seorang perawi meriwayatkan sesuatu hadis dari Nabi SAW dengan mengubah atau menggantikan perkataan lain yang serti dengan lafaz dan selagi mana tidak merosak ketepatan maksud sedia ada.
Dalam periwayatan hadis dengan maksud hadis hanya terpakai kepada hadis bersifat fi'liyah sahaja. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang melihat perbuatan mengangkat kedua tangan takbiratul ihram oleh Nabi SAW. Dalam situasi tersebut, menterjemahkan perbuatan Nabi SAW sebagaimana gaya bahasa perawi itu sendiri dan dalam bahasa yang dapat difahami oleh orang lain yang tidak dapat melihatnya. Jadi selagi mana hadis itu bersifat fi'liyah yang menerangkan perbuatan Nabi Muhammad SAW, maka dibolehkan untuk seorang perawi itu meriwayatkan hadis dengan cara periwayatan secara maksud hadis. Jadi, adakah boleh meriwayatkan hadis dengan maksud hadis? Menurut laman web Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, para ulama berbeza pendapat. Namun ada yang membolehkan meriwayatkan hadis secara maksud hadis ni, tetapi dengan syarat. Itu syarat yang perlu dipenuhi ada 3. Yang pertama, seorang perawi itu mesti dalam keadaan terlupa lafaz hadis yang ingin diucapkan. Untuk bila diminta untuk meriwayatkan hadis berdasarkan hafazannya, dan ini bermakna dalam keadaan dia masih boleh ingat lafaz matan hadis, maka dia perlu usahakan untuk meriwayatkan sebagaimana lafaz Rasulullah SAW. Namun jika terlupa, maka dibenarkan. Yang kedua, lafaz atau matan hadis itu tidak boleh ditukar dengan perkataan lain walaupun sama maksud. Hal ini merujuk kepada hadis yang boleh dijadikan lafaz doa dan digunakan dalam ibadah untuk membacanya. Hadis jenis ini dinamakan sebagai hadis jenis qauliyah dan tidak boleh diubah kerana tidak ada lafaz lain yang setaraf dengan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai zikir ataupun sebagai doa. Yang terakhir, seorang yang ingin meriwayatkan hadis dengan makna perlu mahir dalam bahasa Arab agar makna hadis tersebut selamat daripada sebarang perubahan. Misalnya dalam ilmu nahwu bahasa Arab, lazimnya sekiranya berlaku perubahan baris, maka ianya akan membawa kepada makna yang berbeza. Maka disebabkan itu kemahiran bahasa Arab amat penting sebagai syarat periwayatan hadis dengan maksud hadis. Ini bagi menjamin keselamatan makna pada hadis itu tersebut. Namun demikian, sekiranya ketiga-tiga syarat telah dipenuhi, tapi ada adab yang perlu diketahui dalam meriwayatkan hadis. Ini disarankan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu mengungkapkan perkataan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika meriwayatkan hadis. Ayat sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, wujud berbagai-bagai hikmah disebabkan periwayatan hadis dengan maksud hadis. Yang pertama, dengan periwayatan hadis secara maksud, maka kita dapat memahami bahawa kemurnian sesuatu hadis itu perlu dijaga. Yang kedua, para perawi adalah manusia yang tidak terlepas daripada sifat kemanusiaannya, iaitu peluput. Melalui periwayatan hadis dengan maksud hadis, kita dapat mengingat bahawa sabda Rasulullah ini tidak terhad kepada qauliyah saja, namun ada juga sabda Rasulullah yang bersifat kepada fi'liyah. Seterusnya kita menjawab salah faham yang kedua, di mana dari aspek kelewatan pengumpulan hadis. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu, di mana salah faham ni wujud daripada golongan anti hadis, dan golongan anti hadis ni dia muncul sejak zaman dulu lagi, sejak abad kedua lagi. Dan pada mulanya golongan anti hadis ni ditentang betul-betul oleh Imam Syafi'i, dan golongan anti hadis ni dia menafikan segala hadis, lebih-lebih lagi hadis ahad. Di mana untuk menjawabnya, yang pertama ialah jawapannya. Yang pertama, penulisan hadis telah berlaku sejak zaman Rasulullah. Cuma beberapa faktor yang menjadi penghalang penulisan hadis pada zaman Rasulullah ialah kesibukan para sahabat, termasuk Rasulullah sendiri, dalam menguruskan Al-Quran. Dan tapi ada juga hadis yang ditulis pada zaman itu, cuma tidak banyak kerana para sahabat bimbang dan bersikap berhati-hati terhadap larangan Rasulullah. Bukti hadis telah ditulis pada zaman Rasulullah, tu ada As-Sahifah As-Sadiqah yang telah ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dan kita juga ada Sahifah Ali bin Abi Thalib, Sahifah Abu Bakar As-Siddiq, Sahifah Sa'ad bin Ubaidah, dan itu antara bukti-bukti hadis telah ditulis pada zaman Rasulullah. Yang kedua ialah komitmen Khulafaur Rasyidin yang tinggi terhadap pengumpulan Al-Quran, di mana
Ketika ini para sahabat masih lagi bertegas untuk tidak menulis hadis kerana berlaku bimbang akan kesucian Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, para sahabat ni di zaman itu kan kita tahu yang menghimpunkannya pada zaman Abu Bakar dan menulisnya pada zaman Utsman, dan selepas itu dah menulisnya, dah himpun-himpun, mereka ingin menyebarkannya ke luar, ke wilayah Islam dan lain-lain. Sebab atas kesibukan inilah para khulafa Rasyidin tak fokus terhadap penulisan hadis secara rasmi, tapi ada sahaja, cuma bukanlah secara rasmi. Baiklah, kepentingan menjaga hadis yang seterusnya iaitu dari segi ekonomi dan politik. Kita pergi kepada satu-satu, iaitu kita pergi dahulu kepada ekonomi. Kepentingan yang pertama, memelihara maqasid syariah. Ada 5 prinsip maqasid syariah. Yang pertama ialah hifz ad-din, iaitu memelihara agama dan meningkatkan nilai Islam dalam muamalat. Dan yang kedua ialah hifz an-nafsu, memelihara nyawa dan memenuhi hak-hak keperluan hidup. Yang ketiga ialah hifz al-aqlu, memelihara akal daripada dikawal oleh nafsu cinta akan dunia. Cinta akan dunia ni maksudnya kita sayangkan harta, kita enggan beri sedekah, itu cintakan dunia. Dan yang keempat ialah hifz an-nasbi, memelihara keturunan daripada memakan harta haram. Maka harta haram ni bahaya sebab dia jadi darah daging kan, jadi dia akan membawa sampai hari kiamat. Dan yang kelima ialah hifz al-mal, memelihara harta melalui sistem ekonomi yang adil dan telur. Dan yang kedua, memberi panduan kepada asas hukum ekonomi Islam. Asas hukum ni sebagai contoh dalam slide, panduan kepada zakat hasil pertanian. Sebagai contoh, tanaman yang diairi, dalam slide, tanaman yang diairi air hujan atau dengan air hujan tanpa dibiayakan dikenakan zakat sebanyak 10%. Seterusnya ialah kita pergi, itu sahaja dari segi ekonomi, kita pergi kepada politik. Seterusnya ialah yang pertama, kepentingan dari segi politik, iaitu menggariskan kriteria pemimpin Islam, di mana pemimpin yang terbaik ini sebagai contohlah, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin seorang itu betul-betul dia layak memimpin. Sebab ada hadis yang menyatakan seorang itu dia benar-benar mengkhianati Allah dan Rasul dan saudara muslimnya yang lain apabila dia pilih pemimpin yang tidak layak. Seterusnya ialah yang kedua, menggariskan hak rakyat. Hak rakyat itulah hak rakyat dalam memilih, dalam mentaati pemimpin, di mana sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, kita perlu mentaati pemimpin dalam segala hal walaupun yang kita tidak suka, kecuali yang berkaitan maksiat. Itu maksudnya menggariskan hak rakyat. Jadi itulah kepentingan menjaga hadis dari segi ekonomi dan politik. Jadi sama-samalah kita memelihara hadis untuk mencapai segala matlamat ataupun kepentingan tersebut, insya-Allah. Kepentingan ilmu kepada masyarakat. Yang pertama, mempelajari sebersedikit tentang ilmu pekajian hadis dapat membantu masyarakat untuk membezakan di antara hadis-hadis yang sahih daripada hadis-hadis yang palsu. Yang kedua, membantu masyarakat mempelajari, memahami bagaimana Al-Quran ingin diterapkan dan diamalkan di dalam kehidupan sebagaimana Rasulullah SAW. Dan ianya merupakan terjemahan dan huraian kepada isi kandungan Al-Quran. Oleh itu, mereka yang ingin menjadikan diri mereka sebagai golongan yang mempraktikkan isi Al-Quran, maka mereka dikehendaki untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan mempelajari hadis juga, kita dapat apa? Masyarakat dapat mengetahui bagaimana Rasulullah SAW beribadah dan bagaimana kita ingin mencontohinya. Dan dengan itu kita berpeluang untuk diterima dari segi ibadah di sisi Allah. Kepentingan ilmu hadis kepada pendidikan, melahirkan cendekiawan dan tokoh ilmu dalam ilmu hadis. Kita memerlukan lebih ramai lagi generasi muda yang berintelektual untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Islam di masa hadapan. Yang kedua, penting dalam pendidikan ilmu hadis ini, kerana dengan ilmu hadis kita dapat menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang dapat membuktikan bahawa Islam bersama Al-Quran dan Sunnah adalah benar, yang dapat menangkis segala hujahan-hujahan golongan anti hadis.
Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan menjaga ilmu hadis. Pertama sekali kita lihat dari sudut keagamaan dan nilai. Kita pergi kepada kepentingan menjaga hadis dari sudut keagamaan, di mana yang pertama ialah pemeliharaan ajaran Islam. Seperti yang kita tahu, ajaran Islam ada banyak, sebagaimana yang ditetapkan di dalam rukun Islam dan selain daripada itu. Sebagai contoh, solat, zakat, haji dan sebagainya, segala itu dirungkaikan secara mendalam oleh hadis. Walaupun umum kita tahu bahawa perkara-perkara tersebut telah tercatat di dalam Al-Quran, tetapi fungsi hadis ini adalah untuk menerangkan lagi, menjelaskan lagi dengan lebih mendalam bagaimana ajaran tersebut didedikasikan di dalam tuntutan ajaran Islami mengikut syarak. Seterusnya ialah penerapan syariah Islam. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran merupakan sumber utama dan hadis merupakan sumber kedua selepas Al-Quran, di mana fungsi hadis ini, fungsi Al-Quran juga adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan syariah Islam. Akan tetapi sama, lebih kurang sama sahaja seperti tadi, cuma hadis ini ia nampak lebih pentingnya kerana hadis ini melalui proses pengesahan yang begitu mendalam oleh pakar-pakar hadis, pakar perawi dan sebagainya. Dan proses-proses tersebutlah menjadikan sebuah hadis itu penting dalam syariat Islam, kerana ia merupakan susulan daripada ajaran Al-Quran, susulan daripada ajaran syariat Islam yang dituntut. Yang ketiga ialah pemahaman konseptual Al-Quran. Lebih kurang sama sahaja seperti tadi, cuma ini lebih kepada disebabkan kita tahu Al-Quran adalah komponen ataupun perkara penting dalam agama Islam, tetapi beberapa ayat Al-Quran memerlukan penjelasan, dan penjelasan itulah kita terbitkan dari segi hadis, di mana sebagai contoh ada ayat tentang rasuah, ayat tentang larangan rasuah, dan ada juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan rasuah yang menerangkan tentang pencegahannya. Sebab ada yang salah sangka bahawa larangan tersebut terperinci pada satu aspek sahaja, akan tetapi sebenarnya ia lebih meluas, perintah itu lebih meluas, dan perintah-perintah itu, arah-arah itu dijelaskan lagi di dalam hadis-hadis. Itulah kepentingan hadis dari segi keagamaan. Baiklah, kita seterusnya pergi kepada kepentingan hadis dari segi nilai, di mana yang pertama ialah pembinaan karakter dan akhlak. Hadis Nabi Muhammad SAW bukanlah diterjemahkan dari segi konteks ibadah sahaja, akan tetapi fungsinya adalah untuk memurnikan akhlak, menjernihkan akhlak menjadi yang buruk kepada baik, yang baik kepada yang lebih baik. Sebagai contoh, ada hadis Nabi yang berkaitan dengan berkata baik ataupun diam, dan juga menghormati jiran. Itu juga merupakan salah satu contoh bagaimana untuk kita memurnikan akhlak dari segi pertuturan, dari segi percakapan, dari segi akhlak kita dengan orang lain. Jadi itu kepentingan yang pertama. Yang kedua ialah memperkaya fahaman rohani. Apa maksud memperkaya? Maksudnya dengan kita faham hadis ni, kita dapat mendekatkan diri, menelaah lebih mendalam tentang Nabi Muhammad SAW. Kerana dengan kita memahami satu hadis, kita akan dapat melihat bagaimana intipatinya, bagaimana perjalanan hadis tersebut sampai kepada perawi-perawinya, dan yang paling pentinglah daripada sanad-sanad yang sebelumnya, sampailah semula-semulanya yang mula-mula yang mendapat hadis tersebut daripada Nabi Muhammad SAW. Kerana hadis ni rohani, penting dari segi kefahaman rohani ni, sebab Nabi pun cakap balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Jadi pentingnya untuk kita memahami, menelaah hadis ni supaya kita dapat orang cakap lebih dekatkan diri kepada Nabi Muhammad, dan kita juga dalam masa yang sama dapat menyebarkan hadis tersebut kepada orang lain, dan dalam pada masa yang sama kita dapat
kasih sayang dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, ialah mencegah salah faham dan ekstremisme. Salah faham ni macam mana? Salah faham ni itulah sebab sekarang ni banyak ajaran sesat. Jadi kita perlulah berhati-hati, sebab kalau kita dah betul-betul faham hadis tu, sebab ada hadis yang lain yang golongan ekstremisme ni dia faham satu hadis tu tapi dari segi yang ekstrim, padahal pemahaman dia tu salah. Jadi inilah pentingnya untuk kita faham betul-betul, untuk kita lihat betul-betul bagaimana hadis itu diterjemahkan. Jadi itu sahaja kepentingan dari segi keagamaan dan nilai.